Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk latih diri 4.1a. Okey, sebelum tu seperti mana yang kita tahu, nisbah ni digunakan untuk membandingkan dua kuantiti atau lebih kuantiti, yang mana kuantiti tu perlulah dibandingkan dengan unit yang sama. Yang mana kalau unit tak sama, kita perlu tukarkan unit tu supaya kesemua nilai yang kita bandingkan tu perlulah berada di dalam unit yang sama. Okey, yang kedua, kita perlu tahu bahawa apabila kita membandingkan unit-unit ini, kita seboleh-bolehnya gunakan nilai yang paling ringkas. Okey, macam mana yang paling ringkas? Okey, nanti saya akan tunjuklah untuk latih diri 4.1a ni. Okey, yang seterusnya, elakkan perpuluhan dan juga pecahan. Okey, macam mana kita nak elakkan pecahan ataupun perpuluhan pun ada cara dia. Okey, kita tengok nombor 1A, 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, daripada pernyataan ini kita perlu tukarkan dalam bentuk nisbah. Okey, masalahnya sekarang ni adalah unitnya yang tidak sama. Jadi kita perlu fikirkan yang manakah sesuai untuk ditukarkan. Jadi untuk minggu dan hari ni lebih elok kita tukarkan minggu. Maknanya 2 minggu bersamaan dengan 14 hari dan 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okey, cara nak tulis pula, kita tengok siapa yang berada di depan. Yang berada di depan adalah 2 minggu. Maka 2 minggu itulah yang akan berada di depan. Okey, jadi kita akan dapat 14 kepada 6 kepada 7. Okey, sekarang ni kita tengok ada tak perpuluhan kat sini? Ada tak pecahan kat sini? Tak ada kan? Okey, tak ada masalah. Okey, kita tengok nilai dia pula. Nilai dia ni agak besar. 14, 16, 7. Okey, jadi kita perlu ringkaskan dia. Okey, macam mana cara nak ringkaskan dia? Kita perlu fikir apakah sifir yang kita boleh bahagi supaya ketiga-tiganya boleh dibahagi serentak. Jadi sekarang kalau kita tengok, tak ada sifir pun yang boleh dibahagi serentak. Sebab kalau bahagi 7, 16 tak boleh bahagi 7. Kalau kita bahagi 2, 7 pun tak boleh bahagi 2. Kalau kita guna sifir 3, 14 dengan 7 tak boleh bahagi 3. Dan kalau kita guna sifir 5 sekalipun, kesemua nombor ni tak boleh bahagi dengan 5. Jadi maka kita dah tak boleh kecilkan dia. Maka bila dah tak boleh kecilkan, kita teruskanlah dengan nilai ni. 14 kepada 16 kepada 17. Jadi untuk nisbah titik bertindih tu, kita baca dia sebagai perkataan dia kepada. Jadi 14 kepada 16 kepada 7. Baik, kita tengok untuk soalan B. 0.1 kilogram kepada 50 gram kepada 0.25 kilogram. Okey, jadi masalah kat sini adalah ada unit yang tidak sama. Okey, siapakah yang kita nak kena tukar? Okey, untuk pengiraan yang melibatkan kilogram dengan gram ni, saya lebih cadangkan untuk awak tukarkan kepada kilogram. Okey, kenapa? Sebab kalau tukar kepada gram, nanti nilai dia adalah besar, akan jadi ratus-ratus, bahkan akan jadi ribu-ribu. Tapi kalau kita tukarkan kepada kilogram, nanti dia akan dapat nilai yang kecil sedikit. Okay, jadi kalau awak biasa buat latihan nanti awak akan nampak lah. Okay, pertama sekali macam mana kita nak tukar. Okay, kita ingat balik, rasanya ni sekolah rendah dulu pernah belajar. Gram nak tukar kepada kilogram, kita kena bahagi 1000. Jadi 50 gram bahagi 1000, maka kita dapat 0.05. Okay, cuba bandingkan 50 dengan 0.05. Manakah nilai yang lagi kecil? Tentunya 0.05 yang lagi kecil. Jadi apabila melibatkan kilogram dengan gram ni, saya selalu suggestkan kepada anak murid saya supaya tukarkan kepada kilogram. Sebab kita nak bandingkan, kita kalau boleh dengan gunakan nilai yang kecil. Yang penting sekali, unit mesti sama. So sekarang ni unit dah sama. 0.1
kepada 0.05 kepada 0.25. Okay, jadi adakah cara menulis nisbah ni betul? Betul, tak ada masalah pun. Tapi saya dah bagi tahu sebelum ni, kita cuba elakkan membandingkan sesuatu kuantiti tu dengan perpuluhan. Jadi bagaimanakah cara nak elakkan perpuluhan? Okay, macam mana kita nak matikan perpuluhan ni? Okay, dekat sekolah rendah dulu pernah belajar cara nak matikan perpuluhan adalah dengan kaedah alih titik. Jadi kita kena alih titik ke kanan. Okay, kalau awak ingat lagi, kalau nak alih titik, maknanya kita kena bahagi 10, 100 ataupun 1000. Jadi nak alih titik ni berapa kali titik yang sesuai, maka darab dengan 100. Okay, kenapa saya darab 100? Supaya nak elakkan dia jadi perpuluhan. Kita nak matikan perpuluhan tu. Okay, jadi sekarang ni, bila semua ni kita darab 100, maka kita akan dapat 10 kepada 5 kepada 25. Jadi sekarang dah tak jadi perpuluhan. Maka misi kita dah tercapai. Jadi adakah ini jawapan yang terakhir? Belum. Saya dah bagi tahu sebelum ni, saya kata kita perlu guna nilai yang seringkas yang boleh. Okay, apakah maksud seringkas yang boleh? Seringkas yang boleh ni maksud dia 10, 5 dengan 25 kita boleh kecilkan lagi tak? Kita boleh kecilkan lagi guna sifir berapa? Kita kena fikirlah. Sifir 2, sifir 3, sifir 4, sifir 5 dan seterusnya. Jadi kalau tengok ni terang-terang lah, kita boleh guna sifir 5. Maka kesemuanya ni kita bahagi dengan 5. Okay, 10 bahagi 5, 5 bahagi 5 dan 25 bahagi 5. Maka kita dapat 2 kepada 1 kepada 5. Maka inilah nilai yang paling ringkas. Kenapa saya kata paling ringkas? Sebab dah tak ada sifir dah boleh bahagi. Kalau kita nak bahagi sifir 5, tak boleh dah. 1 tak boleh bahagi 5, 2 pun tak boleh bahagi 5. Mana ni ada nilai yang paling kecil dah. Kita kecilkan lagi selagi boleh. So bila dah tak boleh kecilkan, maka sampai di situ sahajalah jawapannya. Jadi nisbah dia adalah 2 kepada 1 kepada 5. Kita tak perlu sebut unit. Baik, untuk soalan yang ketiga, soalan C, 4 minit kepada 120 saat kepada 1.6 jam. Jadi sekarang kita tengok ketiga-tiga unit adalah tidak sama. Jadi siapakah yang perlu mengalah dekat sini? Okay, untuk ni saya lebih elok lah kita elakkan perpuluhan dan lebih elok kita elakkan nilai yang besar. Jadi siapa besar, siapa perpuluhan, dia yang kena mengalah kat sini. Jadi yang tidak perlu mengalah adalah 4 minit. Jadi semua perlu ditukarkan kepada minit. Okay, saat nak tukar kepada minit, ingat balik dulu pernah belajar, kita kena bahagi dengan 60. Jadi 120 bahagi 60, maka kita dapat 2 minit. Okay, seterusnya 1.6 jam. Jam nak tukar kepada minit, kita kena darab 60. Jadi sekarang 1.6 kita darab 60, maka kita dapat 96 minit. Maka sekarang ni semua unit dah sama, bolehlah kita tulis dalam bentuk nisbah lah. Jadi 4 kepada 2 kepada 96. Okay, betul tak nilai ni? Dia betul, tapi ada lagi jalan kira dia. Okay, boleh tak kita ringkaskan lagi? Ringkaskan ni maksud saya, boleh tak kita kecilkan lagi nilai ni? 4, 2 dengan 96. Jadi kalau kita nak tahu macam mana kita nak kecilkan lagi, adalah kita fikirkan sifir apakah yang sesuai supaya ketiga-tiganya boleh dibahagi serentak. Okay, jadi sekarang kita boleh bahagi sifir 2. Okay, jadi kesemua ni kita kena bahagi 2. 4 bahagi 2, 2 bahagi 2, 96 bahagi 2. Maka kita dapat 2 kepada 1 kepada 48. Okay, boleh tak 48 ni dikecilkan lagi? Okay, memang kita tahu 48 ni nilai dia besar, tapi sekarang kita dah tak boleh kecilkan dia dah. Sebab partner dia, iaitu 2 dengan 1 ni, dah tak ada sifir dah boleh dia bahagi.
Awak kena ingat, nak ringkaskan tak ada masalah, tapi ketiga-tiga ni mesti boleh dibahagi serentak, barulah kita boleh kecilkan. Kalau dah tak boleh bahagi serentak, maka sampai di situ sahaja jawapan dia. Baik, kita tengok yang keempat. 31/5 meter kepada 480 cm kepada 6400 mm. Ada pelajar yang tanya saya, dia keliru, cikgu, nak tukar meter ke, nak tukar cm ke, nak tukar milimeter. Tips yang sesuai lah saya rasakan. Siapa yang nak kena mengalah kat sini? Meter ke, cm ke, mm? Cara dia nak pilih siapa yang kena mengalah adalah perpuluhan, pecahan dengan nombor yang besar. Tu yang saya perasan lah. Mungkin ada lagi cara cikgu lain ataupun cara cikgu tempat tuition awak tu mungkin ada cara yang lain. Tapi kaedah saya boleh nampak kat sini adalah kita yang kena mengalah adalah pecahan dan nombor yang besar. Jadi semuanya kena tukar kepada cm. Mula sekali, meter nak tukar kepada cm. Kita kena darab 100. Jadi 31/5 meter darab 100, maka kita dapat 320 cm. Satu lagi yang kena mengalah adalah milimeter tu, 6400. Besar nilai tu. Jadi milimeter nak tukar kepada sentimeter, maka kita kena bahagi 10. Jadi 6400 bahagi 10, maka kita dapat 640 cm. Jadi sekarang semua unit dah sama. 320, 480 dan 640. Boleh tak kita tulis dalam bentuk nisbah macam ni? Boleh, tak ada masalah. Tak salah pun kita bandingkan dalam nilai ratus-ratus ni. Tapi seeloknya kita ringkaskan lagi. Macam mana kita nak ringkaskan? Kita cuba fikirkan apakah sifir yang sesuai supaya kita boleh bahagi serentak. Jadi sekarang kita boleh bagi serentak dengan bahagi 80. Bahagi 80, maka kita akan dapat 4, 6 dengan 8. Bahagi sifir lain pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi ambil masa yang lama lah. Jadi kalau awak dah terbiasa buat soalan, kita dah boleh tengok dah. Tengok je kita tahu dah kena bagi berapa. Kalau nak cekak macam tu, awak kena banyakkan latihan lah. Jadi sekarang 4, 6, 8. 4, 6, 8. Boleh kecilkan lagi tak agak-agak? Sifir berapakah yang paling sesuai? Boleh tak sifir 4? Tak boleh. Kenapa sifir 4 tak boleh? Sebab 6 tak boleh bagi 4. Jadi sifir yang sesuai adalah kita kecilkan lagi guna sifir 2. Bahagi 2, maka kita dapat 2 kepada 3 kepada 4. Perlu tak tulis unit? Unit tak perlu ditulis dalam membandingkan kuantiti. Dalam nisbah kita tak perlu tulis unit. Kita tengok soalan latih diri 4.1a nombor 2. Tahir membayar RM5.60 untuk sepinggan nasi biryani, RM1.20 untuk segelas teh dan 30 sen untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan harga bagi nasi biryani, teh dan kuih dalam bentuk A kepada B kepada C. Maknanya dia minta kita bandingkan harga makanan tersebut dalam bentuk nisbah. Jadi sekarang ni yang bermasalah sekarang adalah sen. Jadi sen kita perlu tukar kepada bentuk ringgit lah. Jadi kita dapat 5.6, 1.20 dan 0.30. Unit tak perlu ditulis. Sekarang ni problem dia adalah perpuluhan. Cara nak matikan perpuluhan adalah dengan darab 10, darab 100 ataupun darab 1000. Jadi untuk kes ni, kalau kita tengok, semua nilai di belakang adalah kosong. Kosong, kosong dan kosong. Jadi memadai hanya dengan mendarab 10 sahaja. Jadi kenapa kita darab 10? Tujuan dia adalah kita nak matikan perpuluhan tu. Jadi sekarang kita dapat 56 kepada 12 kepada 3. Dah jadi nombor bulat. Kita kena fikirkan sifir yang kita boleh kecilkan lagi. Ada tak sifir yang mana kita boleh bahagi serentak? So berdasarkan nilai-nilai ketiga-tiga nilai ni, dah tak ada sifir dah untuk kecilkan lagi. Jadi boleh ke kita tulis dalam bentuk macam ni walaupun 56 tu nilai dia besar? Tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab dah tak ada sifir dah nak kecilkan dia. Walaupun kita tahu 56 boleh bahagi dengan 8, tapi
12 tak boleh bagi 8, 3 pun tak boleh bagi 8. Kita tahu 12 boleh bahagi 3, 3 pun boleh bahagi 3, tapi 56 tak boleh bahagi 3. Maka disebabkan tak ada sifir yang boleh bahagi serentak ketiga-tiga nilai ni, maka sampai di sini sahaja jawapan dia. Walaupun kita tahu 56 tu sangatlah besar nilainya.